Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita bertemu pada hari yang ke-20 Ramadan dalam siri tazkirah yang dibawakan oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia, PQDM, yang mana dalam siri-siri ini kita berusaha untuk membawakan kepada para penonton yang dirahmati Allah, iaitu bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di bulan Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita mencari Ramadan yang terbaik dengan mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini insya-Allah menyambung apa yang kita dah baca, dan mungkin kita tak baca semua kerana agak terbatas waktu kita dan bahan yang ada dengan kita pun banyak. So insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bolehlah ambil PDF ni, 30 pelajaran dari Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hari ni insya-Allah kita akan baca berkaitan dengan bab yang ke-12 dulu. Bab yang ke-12 iaitulah apa dia? Tadarus Al-Quran Nabi di bulan Ramadan. Kenapa kita baca bab tadarus? Sebab bila nak masuk Ramadan, nak berakhir, memang kita lagi kena banyak tadarus lah. Kita takut dan kita bimbang kalau kita kurang tadarus kita. So kita nak jadi contoh pada kita semua bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi ayat ni datang mengenai perintah untuk kita baca Quran. Memang Quran ni turun untuk dibaca, bukan disimpan, bukan digantung, tapi dibaca. So macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quran di bulan Ramadan? Wa a'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dan menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril alaihissalam menemui baginda. Adalah Jibril menemui baginda pada setiap malam dari Ramadan, lalu baginda membacakan untuknya Al-Quran. Jadi Nabi ni tiap-tiap malam baca Quran dengan Jibril. Bulan Ramadan ni tiap-tiap malam baca Quran dengan Jibril. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan dari angin yang berhembus. So, wahai hamba Allah, perhatikanlah bagaimana bacaan Quran dalam Ramadan. Kerana Ramadan adalah bulan yang diturunkan kepada kita Al-Quran.
Jadi sebagai penuntut ilmu, kita ni bertadarus Quran, baca je Quran bulan Ramadan. Demikian juga wanita tadarus Quran bersama sebahagian para penuntut ilmu. Kalau dia nak ambil pandangan boleh baca Quran waktu haid, wanita bacalah Quran waktu haid. Kalau dia ambil pandangan tak boleh baca tapi boleh dengar, maka pasanglah MP3 Quran di rumah. So pandangan dua tu memang adalah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi bagi yang membolehkan, bacalah Quran banyak-banyak. Yang bagi yang tidak membolehkan, sibukkan dengar Al-Quran. Jangan kita putus daripada Al-Quran di bulan Ramadan. Okey? Dan Ramadan ni semua waktu untuk tadarus Al-Quran. Tapi waktu di malam hari lebih utama. Sebab apa? Sebab hadis tadi, Jibril datang baca Quran dengan Nabi atau Nabi baca Quran dengan Jibril pada malam-malam Ramadan. Menunjukkan bahawa baca Al-Quran di bulan Ramadan ni malam dia lebih mulia lah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kalau siang tu mulia mesti Jibril datang siang. Tapi boleh je nak baca siang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kita kata afdal berdasarkan hadis itu bacaan Quran di malam hari lebih utama. Okey? Yang ketiga dalam bab baca Quran, tadaruslah setiap malam tu. Jangan skip-skip. Tiap-tiap malam biar ada tadarus Quran. Okey? Lepas daripada witir jangan balik lagi. Kita pas witir tu nak balik nak moral lah orang kata kita. Moral nombor satu sekali. Mesti moral. Padahal patutnya tunggulah sekejap baca Quran dulu baru balik. Mungkin kita sebelum ni dah terlepas. Lepas ni kena buat macam tu lah. Jangan sembang. Kita ni sembang. Banyak sembang. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Salam-salam. Dah habis tu balik. Baca Quran. Kalau balik pun baca Quran dekat rumah pun okey juga. Tapi 10 akhir Ramadan ni kita nak duduk di masjid. So kita bacalah Quran lepas daripada tarawih. Baik. Dan yang keempat, bacalah Al-Quran bersendirian jika mudah untuk anda. Okey. Dan berupayalah mengkhatam Quran beberapa kali di bulan Ramadan. Jadi baca sendiri untuk banyak khatam lebih utama. Kalau orang kata ustaz dia baca tadarus ramai-ramai, baca sikit-sikit, itu bagi orang yang mungkin payah bagi dia nak baca Quran seorang. Dia kena ramai baru semangat. Kalau seorang dia mengantuk. Kalau seorang dia mengantuk. Kalau ramai dia baca. Okey, matut kita kata boleh lah. Tapi yang utama dia baca sendiri sebab lagi banyak dia boleh baca. Dan dia berusaha untuk khatam di bulan Ramadan. Okey. Dan Nabi SAW baca Quran ni khatam dalam keadaan biasa. Nabi khatam seminggu sekali. Akan tetapi mengikut pandangan ulama dalam bab ni boleh untuk lebih daripada seminggu sekali. Kerana para salaf sibuk membanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Okey? Dan hendaklah baca Quran seperti berikut, yakni ta'anni, baca pelan, tidak terbulu, tartil lah bahasanya, dan tadabbur makna, faham makna dia, jangan baca laju tak tahu apa rugi. Sebagaimana datang riwayat Hudzaifah ni, dia semayang dengan Nabi SAW di malam hari. Kemudian Nabi pun baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah ni lama 3 juzuk. Lepas tu dia kata nanti Nabi habis baca ni ayat ke 100 sampai 100, dia kata mungkin Nabi baca 100 ayat lagi. Mungkin baca 100 ayat lagi. Lepas ayat 100 dah kata mungkin Nabi ni 1 rakaat baru habis surah Baqarah. Nabi sambung lagi. Allahu Akbar. Kemudian sampai surah baginda start baca surah An-Nisa. Lepas surah Al-Baqarah, An-Nisa pula. Lepas surah An-Nisa, baca surah Ali Imran pula. Undur balik.
Kemudian baginda baca 3 surah tu. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nabi baca. Barulah dia sujud. Barulah dia rukuk. Lamunya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi kalau nak baca laju sikit boleh, jangan terlalu lajulah. Yang kedua, dalam bab Quran ni kalau orang nak tadarus ramai-ramai, dia bolehlah ambil pahala untuk mengajarkan orang. Mungkin ada orang tak tahu baca Quran, tergagap baca Quran, salah baca Quran, lalu dia mengajarkan Al-Quran di bulan Ramadan, insya-Allah dapat juga pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, bab yang kedua kita baca. Dalam Ramadan ni Nabi ni sangat dermawan. Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Ramadan berdasarkan hadis yang kita baca juga tadi, bahawa Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Dan Ramadan lagi dermawan. Apatah lagi waktu Jibril alaihissalam mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril. So di hujung hadis ni kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi ni manusia paling dermawan dan bertambah kedermawanan dia pada bulan Ramadan lebih daripada angin yang bertiup, angin yang berhembus. Maka wahai para hamba Allah, bila Ramadan ni infaklah banyak. Sedekah yang baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah pada orang fakir, anak yatim, bantu orang susah. Boleh kita bantu orang yang susah dan memperbanyakkan derma kita sepanjang Ramadan ini. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berinfak ataupun banyak sangat dermawan pada bulan Ramadan. So alhamdulillah baru ni pihak PQDM melalui program zakat PQDM sumbang kepada pihak ustaz beberapa duit zakat. Alhamdulillah dah habis dah. Kita bagi semua dekat asnaf dekat Kelantan. Lebih kurang 4,200 hari tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak PQDM. Kalau ada lagi, kita boleh bagi lagi. InsyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, kita bagi lagi. Sumbangan. Pertama 10 akhir Ramadan ni. Ada satu grup kita baru ni, dia kata, Ustaz, kami nak sumbang 10 akhir Ramadan. Maka kita pun ajak grup PQDM, kalau boleh kita nak sumbang juga 10 akhir Ramadan. Okey? Supaya dapat kelebihan. Lepas tu antara fokus kita, tiap hari kena baca Quran, tiap hari pun sedekah. Tu dia. Tiap hari baca Quran, tiap hari sedekah. Hari ni sedekah dah lagi, kalau belum, bersedekah. Masuk dalam link kita tu. Tahfiz kita dekat Kelantan boleh. Tahfiz kita dekat KL ni boleh. Akademi Imam Al-Bukhari pun boleh. Banyak kita boleh bantu-bantu. Pahala sedekah pun dapat. InsyaAllah pahala mengajarkan orang belajar pun dapat. Jadi Ramadan ni kena banyak bersedekah. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis. Nabi kata, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Faqala fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhara. Siapa yang lebih di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta dia sendiri? Mereka jawab, mana ada, semua kami ni sayang kepada harta dia sendiri ya. Kata Nabi, hak kamu infak tu lah jadi harta kamu. Hak kamu simpan tu dia jadi harta waris. Jadi ini galakkan kepada kita untuk memperbanyakkan infak. Bulan Ramadan ni bertambah-tambah kebaikan dia. Cuma kadang-kadang lah, saya duk tengok lah kadang-kadang
bab infak ni, makin banyak duit makin kita sayang nak infak. Macam ada satu social eksperimen dekat US. Tuan-tuan tahu, dia bagi duit kepada orang kaya. Orang kaya ni dia dah banyak duit dah, tapi bila dapat duit ni dia lagi simpan duit tu. Kemudian dia pergi pula dekat orang homeless. Orang homeless, dia bagi duit ke orang homeless. Orang homeless tu pergi bagi, beli pizza ke orang tu, beli pizza roti ke orang ni, dia bagi pula duit tu. Jadi social eksperimen tu membuktikan kadang-kadang kemurahan hati ni bukan disebabkan duit yang banyak. Sebab ada juga orang yang banyak duit lagi banyak duit lagi kedekut. Jadi sebab tu dari sudut kedermawanan ni bukan istilah awak banyak duit ke awak sikit duit tak. Kedermawanan ni terhasil daripada sifat hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita latihlah diri kita untuk menyumbang di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan. Ada link kita disediakan. Kalau tak menyumbang kat link ustaz pun tak apa. Yang link pun orang lain pun boleh, tak ada masalah. PQDM pun ada. Boleh kita cari sumbangan pack dapur Ramadan. 10 akhir Ramadan ni kita ada bajet tapi masih lagi belum cukup untuk bantu ataupun sampaikan asnaf orang-orang yang memerlukan di kampung saya dekat Pasir Mas lah. Baik. Jadi berbalik kepada hadis tadi, Nabi kata siapa orang sayang kepada harta dia atau dia sayang kepada harta pewaris dia, harta pewaris. Kata di sahabat mana ada orang sayang harta waris, semua orang sayang kepada harta dia. Kata Nabi SAW, kalau dia infak, harta tu jadi hak dia. Akhirat nanti dia ambil balik . Tapi kalau dia tak infak, harta tu jadi harta pewaris. Pergi orang tu guna ikut dia lah nak guna buat apa. Kadang-kadang ada setengah tu dapat, dia tak guna untuk kebaikan pun. Dia tak guna untuk kebaikan pun kalau dia dapat. Itu yang masalah dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi perbanyakkanlah sedekah bagi orang makan, buka puasa, bagi orang sahur, taja pelajar, taja tahfiz, buat masjid, macam-macam. Kemboja tak kemboja, Pak Malaysia pun banyak jugalah orang yang memerlukan tu. So, banyakkan ruang untuk bersedekah infak. Kalau ada peluang nanti, tolong saya nak minta ada kawan saya, orang Rohingya, dekat dengan rumah lama tu, Pandai Indah. Dia dah minta ustaz, biasa ustaz bantu kita orang. Dia kata saya ni bukan saya bantu, saya memanjangkan. Kalau ada orang nak bagi, Alhamdulillah. Juga seorang sahabat saya di Pakistan, juga ada sekolah Rohingya. Bagilah mana kita mampu sikit-sikit. Jadi bagi ada yang tuan-tuan ni mungkin melalui PQDM boleh kita salurkan apa yang kita mampu kepada saudara-saudara kita. Jadi ketahuilah bahawa apa yang anda persembahkan dari harta anda itulah sebenarnya tabungan harta akhirat yang hakiki. Kerana itu berinfaklah di bulan Ramadan, kerana infak di dalamnya dilipat gandakan. Dan dikarenakan Ramadan adalah waktu yang utama untuk bersedekah. Dan bersemangatlah untuk mengeluarkan bahagian dari harta anda sejak sebelum anda meninggal. Jadi infak tu biarlah ni. Jangan bila mati baru duk terfikir, Allahu Akbar, ruginya aku tak bagi. Dapatkan anak cucu, dia guna buat benda lain lah. Tidaklah infak ya. Ada setengah orang tu dia dapat harta. Dia kata tak nak tinggal kepada waris. Tinggal pada waris dia berat bada. Dia pun jual duit dia. Boleh pergi Mekah, boleh pergi mana. Tak. Jual tanah dan sebagainya. Pasal apa? Boleh bagi guna untuk orang lain. Baik. Dan begitu juga hadis ni sama juga. Nabi SAW kata, Nabi bila baca surah At-Takatsur, Nabi kata, yaqulu ibnu Adam mali faqala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Kata Nabi SAW, harta ni
dia tidak jadi milikmu wahai Adam kecuali apa yang engkau makan lalu engkau habiskan, ataupun yang engkau pakai lalu lusuh, ataupun yang engkau sedekah maka sehingga engkau tetapkan. Jadi buatlah jadual harta sedekah ni. Hari ni nak infak berapa? Kita ada bajet RM300, kita infak RM10 sehari, RM10 sehari, RM10. Kalau ada lebih bajet, lagi banyak. Itu kita plan untuk sedekah kita. Kita plan untuk sedekah kita. Cetak buku ke, edar risalah ke, doa-doa ni boleh tanya. Semua ni boleh kita buat sepanjang Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita skip lah anjuran untuk umrah ni. Kita pergi terus kepada bab yang seterusnya yang kita nak baca pada hari ini. Itulah bab yang ke-16. Jadi bab ke-16 ni penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan puasa. Itu hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu as-siyama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi. Faqala fayushaffa'ani. Jadi puasa dan Quran ni, kedua-dua ni minta dengan Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang membacanya. So kita katakan dalam hadis ni menyebut tentang kemuliaan dua amalan secara dekat, iaitulah puasa dan juga baca Quran. Ini menunjukkan talazum, hubung kait antara Quran dan puasa, sehingga kedua-duanya boleh memberikan syafaat di hari akhirat kepada orang yang melakukannya, sama ada berpuasa ataupun membaca Al-Quran. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So kita tak bacalah detail dalam bab ni oleh kerana kita dah separuh masa dah ni. Saya nak ajak pada tuan-tuan, hari ni kita berada pada 20 Ramadan. Malam ni kita akan berada pada malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan. Bila malam 21 Ramadan, masuklah kita kepada 10 akhir Ramadan. So hari ni kita nak baca dalam bab 10 akhir Ramadan yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak bincang apa pada bab yang seterusnya ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, apa yang Nabi buat? 10 akhir Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 yakni hari terakhir dari bulan Ramadan, baginda mengetatkan ikatan kain baginda, syadda mi'zarah. Itu Nabi ikat ketatkan sarung ataupun kain ataupun seluar izar yang Nabi pakai sebelah bawah ni, Nabi ketatkan ikatan dia. Kemudian wa ahya lailatah, Nabi menghidupkan malam-malam dengan ibadat. Dan Nabi SAW buat lagi wa ayqadha ahlah, Nabi mengejutkan isteri-isteri baginda untuk turut sama berqiyam di akhir Ramadan. Jadi ini yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. So simbolik kepada apa? Nabi memang duduk iktikaf di masjid, Nabi tidak menggauli isterinya, tidak bersama dengan isterinya.
pada 10 akhir Ramadan. Tujuan dia adalah untuk memfokuskan, tujuannya adalah untuk memfokuskan diri agar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejut ahli keluarga, hidupkan malam tu. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan ini kencangkan sarung ni ialah bersungguh-sungguh dalam ibadat dan tidak lagi mengendahkan hawa nafsu. Ada yang kata ini adalah sebuah kiasan dari meninggalkan isteri, iaitu meninggalkan jima' untuk sibuk beribadah. Apa yang kita nak buat malam 10 tu, semua bentuk ibadat. Baca Quran boleh, zikir boleh, istighfar pun boleh, bertasbih pun boleh, bertahmid pun boleh. Macam-macam yang kita boleh buat sepanjang 10 akhir Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma lam yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bersungguh-sungguh dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan lebih daripada kesungguhan dia pada hari-hari yang lain. Yang lain Nabi sungguh dah, tapi Ramadan ni dia datang kesungguhan Nabi itu lebih daripada biasa. Ini nak tunjuk kepada kita keutamaan Ramadan lah. Keutamaan Ramadan, sehingga waktu-waktu sebegini tidak wajar untuk dilepaskan berlalu begitu saja. So kalau kita ambil contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar dibangun, dia kejutkan isteri dia dan hidupkan rumah dia dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nak buat tu payah tu, kena ada sokongan suami, kena ada sokongan isteri atau suami isteri, kena betul-betul agar tercapai cita-cita kita untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan dengan ibadat yang utama, dengan ibadat yang utama. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketahuilah bahawa malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan adalah malam-malam yang paling utama dalam setahun menurut sebahagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah berkata, dan 10 pertama dari Zulhijjah lebih utama dari malam-malam, dan 10 hari 10 akhir Ramadan lebih utama dari 10 awal Zulhijjah. Berbalik kepada perkara ni, dia sebenarnya 10 ni kita ada 2 kali 10 dalam setahun, dan kedua-dua 10 ni keutamaan dia sama, antara hari yang terbaik dalam setahun. Jadi kalau lebih detail lagi, mana lebih utama, Ramadan 10 akhir Ramadan ke 10 awal Zulhijjah? Itu 10 kedua yang terbaik lah. So kata di Syekhul Islam Ibn Taymiyah, awal Zulhijjah ni siang hari dia lebih baik, akhir Ramadan ni malam hari dia lebih baik. Sebab hadis-hadis yang ada menunjukkan Nabi SAW di hadis yang ada menunjukkan Nabi SAW banyak buat ibadat 10 akhir Ramadan di malam hari, sebagaimana Nabi buat ibadat pada 10 awal Zulhijjah di siang hari. Jadi ini menunjukkan bahawa apa yang panggil keutamaan malam 10 akhir Ramadan. Sebab tu saya kalau buat nasihat ni, kalau kita nak travel ke apa, memanglah kita boleh travel lepas petang tu, tapi kalau boleh carilah masa supaya kita tak terlepas 10 akhir Ramadan. Jangan sibuk benda lain, buat kuih ke, duk buat apa ke. Baik. Termasuk perkara yang menunjukkan atas keutamaan malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan, bahawasanya terdapat malam Al-Qadar yang pada ganjilnya 10 akhir tersebut. Jadi tambah pula keutamaan, bukan sekadar Nabi buat ibadat di malam hari, baca Quran di malam hari, tambah pula satu, iaitulah di dalam Ramadan 10 akhir Ramadan terdapat malam Al-Qadar.
Jadi bertambahlah kemuliaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So mana Nabi suruh cari? Nabi suruh cari pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir. Jadi malam ni insya-Allah bermulalah pemburuan malam Lailatul Qadar seluruh dunia. Semua orang cari. Bukan kita je. Seluruh umat Islam mencari malam Al-Qadar. Kerana malam Al-Qadar tu bukanlah bermaksud harta kalau orang ambil tu hilang pada kita, tak. Tapi malam itu sebenarnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat dia, seluruh hamba-Nya, di mana Allah gandakan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Maka jika anda beriktikaf di awal dan pertengahan Ramadan, dah pergi dah, akhir Ramadan kena iktikaf juga. Jangan kata aku dah rajin dah banyak dah buat awal Ramadan, banyak dah tengah Ramadan, habis tu tak nak buat dah. Jangan. Lagi akhir lagi banyak untuk pahala dia, dan kita mendaftarkan lagi banyak pahala, dan kita memasukkan diri kita dari kalangan mereka yang iktikaf menggunakan 10 malam untuk yang terbaik. Baik, itu jadi dalam masa yang sama 10 akhir Ramadan ni bersegeralah untuk melakukan ketaatan pada 10 hari terakhir dengan kesegeraan yang besar demi bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masuk malam ni juga kesungguhan yang benar tu. Okey. Malam ni masuk, malam ni tu juga tunggu di semayang masjid. Untuk hidupkan diri kita dengan amal ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu-tunggu. 10 akhir Ramadan masuk, terus kita pergi. Jadi malam ni dah start ya. Malam ni start. Bawa anak, bawa isteri, bawa suami, kalau mampu lah. Bawa semua. Supaya merasai kemanisan 10 awal Ramadan. 10 akhir Ramadan. Baik. Kemudian, bukan setakat bersungguh-sungguh, bab yang ke-22 ni, Nabi SAW membangunkan keluarga baginda. Yang ni payah ni. Ni payah nak buat ni. Apa dia? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Adana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 akhir, ketatkan ikatan kain dia, hidupkan malam, bangunkan keluarga. Ni dia ni. Kalau dia tidak iktikaf di masjid pun, dia nak di rumah ada anak-anak kecil, maka jangan dia jadikan 10 akhir Ramadan tu berlalu sia-sia. Carilah mekanisme mana supaya dia dapat baca dan dia dapat berwirid dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dapat menghidupkan malam, kejutkan ahli keluarga dia dapat sama-sama buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejut anak, kejut isteri, kejut pak, kejut mak, kejut lah. Tapi jangan pula kejut ni siapa pegang. Ada satu video baru ni Dr. Kamilin share pasal budaya seberang masuk ke tempat kita. Apa dia? Budaya mengejutkan orang sahur. Sahur. Dia nyanyi pula. Padahal budaya ni bertentangan dengan syariat. Nabi tak pernah ajar pun lagu tu. Surah azan 5 kali sehari lah. Tak ada pula pergi duduk nasyid sahur ataupun buat benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan qiyam di akhir Ramadan. Jadi bila duduk sahur tu boleh mengganggu. Termasuk yang terganggu ialah budak kecil, orang sakit.
Dan termasuklah orang yang uzur, kalau dia tak boleh nak pergi, dia solat, dia tidak solat, maka kita pun tak boleh nak kata apa. Cuma mengejutkan bagi yang mampu tu perlu, dan jangan melampaulah sampai peringkat tidak meraihkan orang-orang yang perlu kepada rehat. Saya akan bila sebut masa tu ada orang rehat, ada gapo, kita duduk pasang speaker kuat-kuat. Tapi kalau mengaji tu tak apalah. Semayang tu nak kata orang kita sedang semayang. So Nabi kejut semua anak dia, isteri dia. Kalau kita ada ayah kita pun kita kejut. Kalau kita kata mak kita pun kita kejut untuk adik-beradik apatah lagi, dan anak-anak lagi lah. Kita kejut mereka supaya menghidupkan 10 akhir Ramadan. So mengejutkan mereka tu kira amalan sunat dah. Ayah dia kata, saya ni tak tahu jadi kedok semayang saya. Kejut tak? Kejut tu dapat pahala dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini adalah bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga isteri yang merenjis air untuk muka suami, kejut dia solat sebelum subuh ni, dapat pahala besar. Dan sebagaimana suami juga kejut isteri, dapat pahala besar. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis yang keempat tu riwayat Abu Daud, sampai pekat Nabi percikkan muka dia dengan air. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi percik dengan air ni kena beringat jugalah. Kadang-kadangnya marah orang tu. So kalau orang faham, percik dengan air ni juga menunjukkan bahawa ada sifat paksaan. Tuan-tuan tahu tak, nak istiqamah 10 akhir Ramadan ni, bukan mudah juga. Kita ada waktu kita letih, ada waktu kita tak larat, tapi bila sifat renji dengan air ni, dia memberikan kekuatan tambahan. So kita ni, kalau rasa tak semangat dan sebagainya, carilah kekuatan tambahan dengan memperbanyakkan wuduk dan seumpama dengannya, agar kita rasa semangat untuk masuk kepada 10 akhir Ramadan. Janganlah pula pergi pasar-pasar, shopping, sosial, pergi beli baju raya. 10 akhir Ramadan ni patutnya tak ada dah. Saya baru ni kita balik kampung dengan anak-anak, isteri ke apa, 10 akhir Ramadan ni tak beli dah. Baru ni pergi cari baju bandel. Kawan-kawan tu 10 akhir. Bila dah 10 akhir ni rasa malah nak keluar, nak pergi beli-beli. Pasal apa? Kita sayang kepada tempat kita duduk tu. Bersenang-senang ataupun bersulut lah bahasa mudah. Sulut dalam erti kata yang benar lah. So kita dah fokus kepada 10 akhir tu pada ibadat, bukan lagi pada aksesori. Nak masuk kuih, kau nak pasang pelita, kau nak berapa, kau tak ada dah, tak ada. Terus kita pergi buat amal ibadat. Termasuklah cari baju, cari selipar, cari alat-alat raya sebelum daripada tu ataupun selepas daripada tu. 10 akhir Ramadan jangan disia-siakan. Baik, yang ke-23. Nabi SAW menghidupkan 10 malam yang akhir. Jadi menjaga malam, tak tidur. Kemudian tidak bersama dengan isteri. Tambahan lagi tu bukan sekadar tu je. Malam tu sendiri, Nabi SAW menghidupkannya dengan amal ibadah. Okey. Nabi SAW menghidupkannya dengan amal ibadah. So yang demikian itu boleh dilakukan dengan doa, zikir. Kita ambillah doa-doa zikir Nabi yang maksur. Kalau kita boleh hafal doa dan zikir yang maksur. Maksur ni datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi nak menghidupkan dengan apa? Dengan zikir dan juga solat malam. Itu dipanggil utama tu solat malam. So 10 akhir Ramadan hidupkan dengan solat malam. Solat malam tu macam mana?
Tarawih tu salat malam dah. Okay. Tarawih tu salat malam dah. Ya, kalau orang tu melazimi salat tarawih 10 akhir Ramadan ni, insya-Allah dia bertemu dengan Lailatul Qadar. So kita kejutkan isteri, kejutkan keluarga dan hidupkan malam. Jangan kejut saja. Bila kejut dia masuk tandas dia berbaring, tak ada kerja awak apa tahu tunggu waktu subuh. Rugi lah. Hidupkan malam dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pesan dia jangan tidurlah 10 akhir Ramadan kecuali sikit. Sebab tu istilah saya sebut tadi renjih air tu, bila kita tidur sikit memang mengantuk macam lah ni mengantuk sungguh ni. Kita renjih air tu dia ada sifat untuk maksa dia untuk bangkit, celak mata, dia kena tu berasa begitu. Jadi sebab tu Nabi suruh renjih tu isyarat nak suruh bersungguh. Macam kita kejut anak-anak kita, ambil gayung satu, pergi. Mu tak bangun lagi, ambil air cu renjih, ambil air cu. Baru dia bangun. Ambil kopi lagi, pas ni kalau boleh puasa, kalau tak puasa boleh minum kopi, tapi ni kalau malam boleh lah. Malam kalau siang hari ni ngantuk macam ni, ngantuk tak boleh minum kopi. Kalau malam, boleh minum kopi. Minum kopi malam. Boleh. Supaya boleh buat ibadat kuat. Jadi buatlah macam mana cara pun. Yang penting kita boleh buat ibadat yang sebanyak-banyak. Minum kopi ke, exercise dulu ke, tidur awal ke, bangun kemudian. Biasanya adalah macam-macam cara. Yang penting kita nak malam itu istimewa. Malam ni lah bermulanya. Jadi sahabat-sahabat di PQDM dan sahabat-sahabat yang lain boleh mulalah fikir plan macam mana nak duduk iktikaf ni. Ada tempat-tempat yang okey, alhamdulillah. Yang mana kita boleh pilih, kita duduk. Yang penting kita menghidupkan 10 akhir Ramadan. Baik. Jadi tidur pun jadi sikit. Kemudian antara menghidupkan malam, selain daripada tarawih di awal, kemudian tidur awal, bangun pula tengah malam. Okey. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka pun beristighfar. Banyakkan beristighfar sebelum masuk waktu sahur ataupun pada waktu sahur. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi waktu sahur ni waktu terbaik untuk istighfar. Jadi 10 akhir Ramadan ni, malam, isyak, maghrib, kalau kita boleh masuk maghrib pun okey dah. Maghrib tu buka puasa di masjid, salat maghrib berjamaah. Lepas salat maghrib berjamaah, duduk sekejap, zikir. Isyak berjamaah. Sambung isyak, tarawih. Habis tarawih, witir. Habis witir, baca Quran lagi. Sampai kita penat, kita pun tidur. Bangun di akhir malam, kita istighfar lagi dan kita harapkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah rutin malam kita. Pusing, begitulah rutin kita di pada waktu malam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apatah lagi kalau sebelum daripada ni sepertiga akhir malam memang ada istimewanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau sebelum ni kalau 10 akhir tu, tapi sebelum daripada 10 akhir pun memang waktu sahur ni waktu Allah memberikan tawaran kepada hamba-hambanya untuk beristighfar dan minta sesuatu, minta ampun dan seumpama dengannya. Jadi kita kata bertambah lagi lah keutamaan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan. Kalau biasa pun Nabi hidup dah, luar biasa ni lagilah patut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain daripada hak sembahyang tu, kita boleh buat amal kebajikan yang lain. Bagi orang minum, kalau contohnya kita nak sedekah dah, bagi pek air. Air kita bawa beli sama anda, letak dekat masjid, orang pun ambil minum.
Nak syok lagi beli air kopi, awak boleh semangat tapi kena bilah pula. Kalau setiap masjid bagi kopi belaka, parah juga 10 akhir Ramadan. Cuma nak kata kalau mampu, buatlah sesuatu yang boleh membantu orang daripada membantu orang dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kita boleh buatlah. Okay? Tapi yang paling utama, qiyamul lail lah, jangan tinggal. Jangan tinggal. Qiyamul lail, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Yang itu utama. Apa? Spray air boleh juga. Boleh. Nak spray. Biar segar sikit. Minyak kita ada nanti. Kita nak elah. Lupa lah elah minyak kita. Nak niaga tak pandai. Tapi boleh lah kena spray ke, tak minyak bahu ke, minyak betih ke, biar semangat sikit. Boleh juga. Aromaterapi. Sudut segar. Lepas tu simpan balik. Lepas tu segar sedap. Boleh ke? Boleh ke? Macam-macam. So, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu wa kana idza nama min al-lail aw barida shalla min nahar 12 rak'ah. Qalat wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah wa ma sama syahran mutatabi'an illa Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda beramal, baginda meneguhkannya. Jika beliau jika tidur di malam hari atau sakit, beliau salat di siang hari 12 rakaat. Maknanya kalau siapa pun kat Nabi ni, kalau miss salat malam hari, ganti pula salat di siang hari. Pasal sayangnya kepada qiyamul lail. Baik. Maka yang terakhir yang kita nak baca pada pagi ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab iktikaf. So malam ni akan bermulalah seluruh dunia, orang yang mana berpuasa dia sama serentak. Malam ni malam 21 Ramadan, maka semua pakatlah nak menunjukkan ataupun semua pakat nak meraihkan ataupun nak melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlumba-lumbalah seluruh dunia lah ni. Terutamanya di masjid lah, masjid-masjid. Dan sekolah kita pun alhamdulillah tahun ni boleh iktikaf. So kita kempen semua jemaah-jemaah kita yang ada boleh tidur di masjid, sama ada tempat masjid kedutaan, boleh rehat tunggu qiyam, dan juga masjid satu lagi tempat kita dapat tahun ni Nurul Islam. Boleh kita beriktikaf di sana. So kita pakat-pakat kempen, kita nak hidupkan sunnah iktikaf. Tapi iktikaf ni kena ingat nak, iktikaf ni bukan duduk masjid sembang. Ada orang asal tidur je masjid. Lepas tu sembang lah, main lah, tengok telefon lah, macam-macam. Iktikaf ni tujuan dia untuk fokus ibadat. Tak cara dah orang lain. Pasal apa ni dia macam suluk juga lah. Tapi suluk yang syar'i, suluk yang betul ni iktikaf di 10 akhir Ramadan. Okay? Nabi SAW mengajarkan begitu. Beriktikaflah 10 akhir Ramadan pada setiap tahun sehingga anda meninggal. Kalau boleh tiap-tiap tahun, jangan kata mari tahun lepas iktikaf dah, malam ni tak, tahun ni tak. Tak. Setiap tahun sehingga kita mati. Dan jika keluarga anda dan puteri anda, isteri-isteri selain daripada mereka iktikaf, maka tidak ada apa-apa. Nabi SAW dia iktikaf 10 akhir Ramadan sehingga waktu Nabi wafat. Dan Nabi ni iktikaf sampai mati. Kemudian isteri-isteri dia lagi yang sambung sampai wafatnya Nabi. Senantiasa melazimi iktikaf. So kalau kita nak rasa pengalaman betul, iktikaf di masjid ni buat ibadat. Baca Quran, jangan on lah, hangatlah telefon tu. Waktu tu penting saja on. Lepas tu kita sibuk dengan Quran, sibuk dengan qiyamul lail, insya-Allah kita akan dapat kemanisan Ramadan tu insya-Allah.
Okey. Jika ada i'tikaf di masjid, patuhilah adab-adab masjid dan tidak menyentuh isteri dengan syahwat. Dan demikian juga wanita yang beriktikaf jangan menyentuh suaminya dengan syahwat. Duduk terus apa, tanya khabar, makan dan sebagainya, tak apa. Baik. Kemudian Nabi SAW disebut kesungguhan Nabi ni iktikaf sampai Nabi tak keluar daripada masjid walaupun ada keperluan, melainkan keperluan yang mendesak seperti buang hajat, makan, minum, terhalang daripada masjid. Itu keperluan mendesak. Adapun kadang-kadang Nabi ni waktu iktikaf dia tak keluar daripada masjid sampai ke tahap Aisyah radhiyallahu anha sikat rambut dia waktu Nabi duduk iktikaf. Aisyah duduk dalam rumah. Rumah Nabi ni kan satu dinding dengan pagar masjid. Jadi Nabi duduk masjid pun kepala dia boleh olor dalam rumah dia. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha akan sikat rambut dia. Padahal masa tu Nabi iktikaf. Ini menunjukkan bahawa keutamaan iktikaf dan keutamaan mempersiapkan orang untuk beriktikaf. So kita boleh cari mana-mana yang kita mampu. Jika anda sudah tua, misalkan anda menyangka telah dekat ajal anda, maka perbanyakkanlah ketaatan demi memanfaatkan sisa-sisa umur anda. Jadi tambah kalau kita makin lama makin tua, patut kita makin sungguhlah, jangan makin lewah. Makin lewah makin sambil lewa. Bahkan Nabi di akhir hayat dia, Nabi iktikaf 20 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fi i'tikafa 30 ishra. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam iktikaf di akhir hayat dia 20 malam. Kita 10 malam kita rasa lama dah. Tu pekat lagi 3 hari nak balik kampung jadi 7. Tu pekat lagi cuti Jumaat 1. Cuti Ahad lagi 1. Cukat lagi. Kita lagu tu ya. Nabi tak makin berusia makin double. Iktikaf 20 hari. Yang ke 10 akhir ya, dia bermula iktikaf dia daripada awal lagi. 20 tu dah start. 11 pun dah start dah sebahagian. Pasal apa? Nak dapat yang terbaik ni insya-Allah. Jadi boleh bawa pasangan boleh bawa pasangan. Kalau suami nak ajak isteri duduk di masjid boleh, isteri nak ajak suami boleh duduk di masjid boleh. Ada masalah. Boleh je benda tu. Cuma dalam iktikaf tu tujuan kita selain daripada tu kita nak cari malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Sehingga sibuknya seorang suami, kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatazuruhu fi i'tikafi fil masjid wa fil ashril awakhir min Ramadan fahaddathat indahu sa'atan thumma qamat. Telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi baginda dalam iktikaf baginda di masjid pada 10 hari akhir dari Ramadan. Kemudian dia berbicara di sisi beliau satu waktu, kemudian dia berdiri. Jadi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dia memang sangat menjaga masa dia 10 akhir. Tak buat kerja mengarutlah. Jadi sampai dekat 20 tahun tu Nabi memang usaha sungguhlah. Macam mana kita nak didik anak-anak kita tu iktikaf juga tu. Sebab tu melentur buluh ni daripada rebung. Kecil-kecil ni buatlah program, ajak dia pergi. Kita ada iktikaf, maka hak tak kita ada qiyamul lail, maka hak tidak duduk iktikaf di masjid, datanglah qiyamul lail juga. Jadi kita membantu saling kuat menguatkan untuk menghidupkan Ramadan dengan cara yang terbaik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya ingat itulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini dalam berkaitan dengan iktikaf dan 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita pada 10 akhir Ramadan dan Allah ganjari kita dengan sebaiknya,
serta Allah bagi taufik dan hidayah kepada mereka yang belum lagi dapat kekuatan untuk iktikaf. Semoga Allah Ta'ala pandu dia dan bagikan kekuatan kepada dia untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, minggu terakhir dalam kuliah kita sepanjang Ramadan, pada kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan untuk berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan zakat fitrah, adab-adab hari raya, dan perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan terakhir lah kita kata sebelum daripada kita meninggalkan Ramadan nanti, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.